Bismillahirrahmanirrahim. Dah on dah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wa saharna ma'a Dawud al-jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, limpahan kurnia Allah, rahmat Allah, inayah Allah dan hidayah Allah, dan berbagai-bagai nikmat yang Allah curahkan kepada kita. Terutama nikmat hidup, di mana hidup yang diberikan kepada kita, kita mengetahui adalah hidup Allah yang maha hidup. Jadi kehidupan yang ada pada kita bukan hak milik kita, tetapi untuk dia menyaksikan, dia nak menunjukkan bahawa dirinya yang ada, dirinya yang maha hidup. Apa segala pun hidup-hidup yang Allah Ta'ala kurniakan, menunjukkan cerita-cerita tentang Allah Subhanahu wa taala. Manusia, jin-jin, malaikat, iblis, apa saja makhluk itu Allah nak menceritakan tentang diri. Maka tu Allah berfirman, Allah mengatakan, aku jadikan mati dan hidup. Mati dan hidup untuk aku nak tengok siapa yang mengerjakan amalan yang baik. Itu surah Al-Mulk. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Aku jadikan, aku ciptakan mati dan hidup itu supaya aku nak tengok siapa yang betul-betul melakukan ahsanu amala, amalan yang baik. Jadi kita kupaskan balik, kita bedah siasat apa tu ahsanu amala. Dan kenapa Allah memberitahu dalam ayat surah Al-Mulk tadi, Allah mengatakan mati dulu. Aku ciptakan allazi khalaqal mauta wal haya, maut dan hidup. Dia tak cerita hidup dulu. Sebab kita ni belum ada disebut apa-apa. Mati. Tak ada. Baru siapa yang ada kan? Allah. Bila dia adakan tadi, dia nak tengok ahsanu amala tu. Dia nak tengok hidup kita ni, kita rasakan hidup ni hak kita kan atau hak dia. Itu dinamakan, aku nak lihat, adakah kau kenal aku atau tidak? Maknanya, bila dia jadikan hidup, kita bila tanda kita kenal bahawa hidup kita adalah hidup dia, bukan kehidupan kita, menunjukkan dia yang maha hidup. Kita ni hanya untuk menceritakan dia punya cerita. Jadi apa pun ke depan kita dalam kehidupan kita, ada baik, ada buruk, ada lawannya dua. Ada tinggi, ada rendah. Ada hina, ada mulia. Simpan. Ada hina, ada mulia. Ada tinggi, ada rendah. Ada nikmat, ada musibah. Jadi dua ke depan kita, betul? Nikmat, tak nikmat, musibah. Gembira, susah. Ke depan kita dua. Jadi ahsanu amala tu adalah bukan kita duduk antara dua tu tadi. Jadi Allah nak letakkan kita nikmat, kita memandang, ya Allah, engkau tu lebih nikmat. Kalau kena susah, ya Allah, lupa engkau lebih susah. Jadi duduk di antara kedua tu tadi. Itu dipanggil ahsanu
ahsanu amal. Jangan buat di depan. Susah. Jadi ahsanu amal tu apa Pan? Duduk antara kedua tu tadi. Kita jangan memilih dia yang meletakkan kita dalam kehidupan ni. Susah, senang. Nabi-nabi lebih teruk diuji susah. Mengapa mereka boleh letakkan susah tu tadi dia tukarkan lupa pada engkau lebih susah. Contoh Nabi Ayub AS. Sakit. Seluruh anggota sakit kita tak mampu. Kita kena tempias sakit dia pun kita dah tak tahan. Nabi Ayub seluruh. Hingga isteri dia pun semua. Tak ada seorang-seorang. Semua sakit. Tak ada ulat yang nak makan lagi dah daging dia. Nabi Ayub kena ujian. Seorang-seorang. Semua dah cabut. Daripada asalnya kaya raya. Semua tinggalkan dia seorang-seorang. Dan habis semua tubuh dia dimakan oleh ulat. Dah sampai ulat tu jatuh. Dia ambil balik ulat tak ada nak makan apa dah. Ibarat gitu. Bayangkan. Tak ada orang sakit macam itu. Teruk. Itu Nabi Ayub kata apa? Ya Allah. Seluruh anggota aku daripada ujung kaki sampai ujung rambut. Semua hak milik engkau. Kalau engkau nak ambil ya Allah. Itu hak engkau. Tapi jadikan aku dengan kau jangan berpisah. Cinta aku dengan kau jangan kau ambil. Cinta aku dengan kau jangan kau ambil. Luluslah Nabi. Gitu. Maknanya menunjukkan makam Nabi Ayub tu adalah makam di mana seluruh kesakitan dia pegang. Tapi dia tetap juga. Ya Allah, sakit ni tadi tak sakit lagi. Lupa engkau, berpisah dengan engkau tu lebih sah. Itu maksud saya tu. Itu dipanggil ahsanu amalah yang dalam surah Al-Mulk tadi. Yang dibacakan tadi. Jadi dalam kehidupan kita, kita jangan memilih sebab ke depan kita ni baik, buruk. Pasti kita nak yang baik aja. Tapi belum tentu yang baik tu akan jadi baik. Yang buruk akan terus buruk. Jadi duduk antara keduanya kita dengan Allah. Diletakkan kita baik. Dia punya skrip Allah Ta'ala letakkan kita baik. Kita kena dudukkan, ya Allah, engkau tu lebih baik daripada baik yang kau dudukkan. Engkau tu lebih baik. Kalau tak baik, ya Allah, bila lupa engkau lebih tak baik, kita olahkan dalam kehidupan kita. Itulah ahsanu itulah manusia yang pilihan Allah. Makam dia adalah para rasul, para nabi-nabi, para wali Allah, orang arif billah, ahlullah. Makam dia di situ. Dia tidak lagi merasakan tadi baik atau buruk tu tadi, dia tidak risau. Mana pun nak didudukkan Allah. Yang dia risau, diri dia tak dengan Allah. Itu yang dirisaukan. Jadi dia hanya tenang dengan Allah. Apa ke depan dia berlaku apa pun dia tetap tenang dengan Allah. Dia panggil tadi, ya ayyatuhan nafsul mutmain irji'i ila rabbiki. Ataupun wahai jiwa yang tenang, kembali kepada orang yang kembali kepada Allah dan merasakan yang adanya Allah. Itulah jiwa yang tenang. Tapi kalau kita merasakan lagi ada kedirian kita, maka kita akan memilih nak tu, nak ni. Apa Allah nak tentukan, kita akan memprotes, berbalah-balah. Maka itulah akan jadi diri kita ni sentiasa tak cukup. Dapat nikmat banyak ni pun nak lagi tambah. Kita tak mensyukuri betul-betul. Sebab apa? Ya Allah, kita tak kata kalau nikmat ni, durian ni sedap ya Allah, musangking. Engkau tu yang menciptakan durian musangking, rasa musangking sedap tu tadi, engkau lebih sedap. Kita sering kali tak menukar untuk tauhidkan. Sebab Allah mentajalikan, menzahirkan durian, rasa durian musangking tu, bukan suruh kita berhenti kat rasa nikmat tu. Siapa yang empunya itu lebih nikmat lagi daripada olahkan supaya kita dapat mentauhidkan Allah dalam hidup kita. Ini skill-skill, ini rahsia-rahsia yang disebut tadi. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amal.
Jangan kita ingat solat 5 waktu kita buat, tengah malam qiyamul lail, kita pergi haji tiap-tiap tahun, umrah tiap-tiap bulan, kita sedekah, kita bayar zakat, semua komplit. Itu kita kata itu ahsanu amalah. Tu belum lagi ahsanu amalah. Itu hanya perbuatan-perbuatan yang kita lakukan atas dapat rahmat Allah. Tapi ahsanu amalah itu adalah kita merasakan semua amalan yang kita buat tu hak Allah. Hingga kita tak merasa kita yang melakukan sedekah, kita melakukan haji, kita yang solat. Semata-mata diam, gerak, puji. Kita rasakan tu semua siapa pan? Itu adalah hak Allah. Tak ada kedirian kita. Itu dinamakan ahsanu amalah. Jadi kita kena bawa makam ni dalam kehidupan kita. Bukan sekadar cakap, kita bawa dalam kehidupan kita. Mana? Ahsanu amalah tu maknanya betul-betul kita faham kita tak memiliki apa-apa. La hayun, la alimun, la qadirun, la muridun, la sami'un, la basirun, la mutakali. Tak ada hidupku melainkan hidupmu ya Allah. Tak ada lagi hidupku melainkan. Ini kau hidup. Hidup tu menunjukkan dia yang hidup, bukan aku. La hayun, la qadirun, tidak ada kudratku. Aku angkat ke depan ni. Bukan kudrat aku, kudrat. Tapi aku nampak kau angkat. Ya, kau nampak luaran, sebenarnya dialah yang menggerakkan tangan aku. Wa ma ramaita iz ramaita walakinna Allah. Bukan kau yang membunuh, bukan kau yang melontar, tetapi Allah lah. Jadi nak dimahirkan, bukan sekadar kita bercerita je ni. Kita perlu mengolahkan dalam kehidupan. Kita nak pegang sesuatu ni, nak gerak, nak ambil sesuatu, kita kena dia nak bawakan itu. Sekadar kalau kita cakap belum lagi, kita kena bawa. Baru hidayah tu sampai. Jadi begitu tadi, la hayun, la qadirun, la muridun. Muridun tu iaitu berkehendak. Apa pun yang datang pada kita, nak makan durian musangking ke, nak minum kopi ke, nak minum, tu semua kehendak dia yang sampai. Faham? Sampai kedai tu, faham? Milo dia kata. Dia kata rasa Milo. Kita dah terasa dah Milo tu tadi. Betul? Tadi siapa yang sentuh untuk rasa Milo tu? Muridun, kehendak dia. Contoh gitu. Jadi kita kena ingat, alhamdulillah ya Allah, engkau yang bagi aku rasa nak baru kita sebut Milo satu. Tu ya. Jadi itu kaedah dia untuk kita berkehidupan dengan Allah. Macam mana berkehidupan dengan Allah? Dialah yang mentadbir kita. Dia yang menyusun hidup kita. Bukan selama ni hari kita ingat kita yang aku yang boleh angkat ni, aku yang bangun pagi sendiri, aku yang pergi hantar anak sekolah, aku yang semua kita banyak mengaku sebab kita tak belajar mengenal diri, mengenal Allah. Banyak benda kita buat silap rupanya. Bila kita dah belah, Allah bukakan, singkapkan mukasyafa ghaibul fuqara. Kita tak punya apa-apa. Kalau Allah tak singkapkan, kita tak tahu apa hala tuju hidup. Jadi dia bagi kita hidup, dia bukakan kepada kita apa hala tujuan hidup. Tak lain kau kena ikut arahan kehendak mana boleh ni kehendak. Tak. Kita kalau belajar, kita akan tahu semuanya kehendak Allah. Dia datang kehendak Allah, tapi bila kau tak belajar kenal diri, kenal Allah, dia pergi belah kiri. Dia pergi kepada nafsu. Betul tu datang elok, cantik. Tapi bila sampai kepada kau, pasal kau tak belajar kenal diri, kenal Allah, dia akan pergi kepada hawa nanti kau akan membuat, kau kata engkau. Kau nafsu, kau rasa engkau. Engkau yang berkehendak, engkau menutupi kehendak Allah. Engkau rasa engkau. Kau rasa ada keakuan diri. Tapi bila engkau belajar kenal diri, kenal Allah, maka datang tetap engkau rasakan daripada tak ada keakuan diri engkau. Kau berbuat atas ketakwaan. Sebab kau dah belajar. Maka akan jatuh jernih, suci, tetap keluar suci. Tapi bila tak belajar kenal diri, kenal Allah, apa? Kita akan merasa keakuan diri, itu yang rosak.
menutupi hak Allah. Kita kata hak kita. Kehendak tu daripada Allah. Tapi kita kata kita. Kita memakai kudratullah, kita rasa kudrat tu kudrat kita. Maka tu kita salah. Tak berbuat ahsanu amalah. Kita telah membuat kufar. Simpan tu. Simpan tu. Kita berbuat kufar. Kita berbuat iaitu menutupi kebenaran hak Allah. Kita kata kebenaran kita. Kita ulangi. Kita selagi tak belajar, Irfan. Selagi kita tak belajar, kita akan terus tenggelam di dalam kita menyangka kita berbuat baik. Padahal kita telah melakukan akhlak yang buruk. Apa akhlak yang buruk? Mengaku kita yang melakukan ni. Kehendak kita ni. Padahal itu semua kehendak Allah. Macam mana kita nak olah? Itu saya cakap tadi, inilah ahsanu amalah. Kita kena perbaiki. Banyak. Kita berjalan contohnya. Kita tak pernah hadirkan setiap langkah kita tu Allah yang melangkahkan. Kita rasa setiap langkah kita kata kita. Sebab kita tak belajar. Ataupun senyap je. Kita gunakan kudratullah. Kaki yang melangkah tu kudratullah. Kita rasa kita. Ataupun kita senyap je. Tak pedulikan. Kita berjalan, kita berlari. Kita tak ada rasa kesadaran. Tapi bila kita belajar kenal diri, kenal Allah. Mula kita kata, siapa yang angkat kaki aku ni? Siapa yang buat aku melangkah ke depan ni? Siapa yang memperjalankan aku ni? Mula kita takut. Sebab kita dah bersalah, kita nyangka kita yang ada kudrat dan iradah. Sedangkan kita dah kata dah la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kita dah kata gitu, tapi masih lagi perbuatan kita tak menyerahkan betul-betul, kita tak ada daya upaya. Masih lagi sambil kita sebut, sambil tu kita tak faham, kita melakukan seolah-olah kita ada kuasa juga. Sebab ada dua kedirian dengan Allah. Mana boleh? Tak boleh ada dua. Esakan dia adalah dia aja yang kudrat dia yang kita bergerak. Kehendak dia yang untuk ke mana-mana kita nak dibawa. Jadi penglihatan dia yang mengarahkan penglihatan. Tapi kita tak belajar. Aku lihat ni. Kau buat pengakuan, kau melihat ni. Padahal penglihatan di la tudrikuhul absar. Allah Ta'ala kata engkau tak mempunyai tak ada penglihatan. Kita tak ada penglihatan. Habis ni yang melihat, itulah penglihatan dia. Jadi kita menompang ataupun kita tidak memiliki apa-apa. Yang memiliki penglihatan tu dia. Jadi macam mana kita nak olahkan supaya hidup kita begitu? Banyak benda sekarang ni kita tak mengaji bab ni kan. Jadi banyak kita merasa kita mendengar, kita rasa kita yang bercakap. Seolah-olah idol ni makna bebas. Kita rasa macam kita bebas nak buat apa. Itulah maknanya malapetaka besar. Inilah dikatakan tadi kerugian besar. Innal insana lafil usr. Manusia dalam kerugian. Maknanya bila dia menyangka dia tu ada, rugi dah. Sedangkan ayat tu mula kata wal asr. Ayat tu mengatakan demi masa. Masa tu istilah dia adalah masa tu sendiri. Kita tak tahu waktu awal jadi masa tu bila. Ipan tahu kan? Tak tahu. Jadi awal dia kita tak tahu bila permulaan. Allah jadikan masa tu sendiri sampai sekarang, sampai bila-bila mengesakan Allah. Bayangkan masa tu sendiri mengesakan Allah. Jadi kita ni lebih mulia daripada apa pun Allah jadikan. Mengapa kita tak mengesakan Allah? Sedangkan kita ni mulia. Laqad khalaqanal insana fi
ahsani taqwim. Semula-mula kejadian makhluk, apa pun makhluk Allah adalah insan. Itu makna. Sebab apa? Hidup kita ada dalam diri kita ni, dalam qalbun kita ada sirrullah. Ada nur Muhammad. Ada rahsia Allah dalam diri. Kalau kita kenal, itulah dia sebenarnya sifatullah. Bukan Allah tu bertempat, bukan maksudnya. Tapi dia menyorok, dia menyembunyikan sir rahsianya tadi di situ. Untuk siapa yang benar-benar hendakkan kepada Allah, Allah akan perlihatkan. Iaitu sir rahsia je, dia bukan singkap. Kerana dia tidak pernah meninggalkan kita. Sir tu, rahsia Allah tu. Bernama Nur Muhammad pun dia juga. Sifatullah pun ia juga. Jadi sentiasa dalam keadaan mengesakan Allah. Sifat tu sendiri dalam diri kita tu mengesakan Allah. Dia tidak pernah meninggalkan kita, tak pernah berpaling. Itu baru sifatullah. Sir rahsia tu tadi. On, hidup je. Dia tolak kat nafas kita turun naik. 24 jam. Tapi kita tak mengikuti nafas Ar-Rahman tu tadi. Nafas yang suci tu tadi. Kita tak ikut dia. Kita tak ikut, kita tak dapat kenikmatan di sisi itu tadi. Kita masih ada rasa kedirian kita, keakuan diri, maka kita tidak dapat ikut. Tapi bila kita duduk di situ lebur, dialah yang hidup, maka kita akan dapat kenikmatan betul-betul dengan nikmat yang dikatakan dengan Allah tu tadi. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Maknanya dia duduk di dalam keadaan nikmat yang betul-betul dengan Allah tu, dia lebur, tak ada kedirian lagi. Dia olahkan sampai kita tak ada lagi wa ma ramaita iz ramaita walakinna Allah. Maknanya tidak maknanya bukan engkau melontar, bukan engkau membunuh, bukan engkau bergerak, bukan engkau bernafas. Itu semua Allah. Dia yang naik turun nafas kita. Dia yang berkelipkan biji kelopak mata kita, dia. Kita dah tak ada sangka keakuan diri kita. Itu tandanya kita dah kenal Allah. Dan takut kita nak rasa, aku yang kelopak mata ni, aku yang naik turun, aku naik turun kan. Nafas ni tak ada dah. Yang ada adalah mengesakan Allah. Dia je semata-mata, esa je. Tunggal. Jadi macam mana kita nak olahkan. Banyak kita mengolahkan, banyak kita duduk hilang keakuan diri, kita akan berada di dalam nikmat yang sebenar-benar. Nikmat sebenar tu apa? Nikmat maknanya ketunggalan. Dia mengesakan diri, dia mengesakan diri dia. Dia menyebut diri dia, dia memuji diri dia. Tak ada lagi dah rasa keakuan di diri dah. Di situlah tempat yang kita nak kena faham yang dimaksudkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ni datang daripada dia dan kembali kepada dia. Apa maknanya? Maknanya dia ada sana ke? Bukan. Kalau kita faham, dia tidak ada di mana-mana. Tapi dia meliputi atas segala sesuatu, semua alam ini dia meliputi. Maknanya yang ada sebenarnya hanya di kita ni. Kalau rasa ada dan semua ni kita nampak ada, itu sebenarnya angan-angan. Itu semua menceritakan, itu semua menyatakan dirinya yang ada. Dan apa yang jin nyatakan semua yang kita nampak ni semua bayang-bayang. Dan bayang-bayang tu tidak ada melainkan ada yang empunya bayang-bayang. Jadi apa pun yang kita tengok sekalian alam ni semua menunjukkan menyatakan dia lah. Kita nampak. Kita nak pergi mana pun sentiasa kita nampak Allah bila kita faham. Sebab apa? Dia tak ada pun tempat yang ruang kau yang tak ada Allah. Semuanya kau pergi alam mana kau pergi, semuanya ada Allah. Allah berserta. Apa Allah Taala kata? Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Wa huwa, barang ke mana kau pergi pun Allah berserta. Allah berserta.
Itu menunjukkan mana pun kita pergi, mana pun Allah tu. Tapi jangan ditunjuk, tak boleh ditunjuk. Tunjuk-tunjuk Allah ni macam ada sini, ni Allah, ni bentuknya. Bukan. Allah tak boleh ditunjuk. Allah laisa kamisihi syai'un fil ardi wala fis sama. Tak ada boleh disetara, disamakan Allah tu dengan sesuatu apa yang dijadikan. Habis macam mana? Adanya tu tadi tanpa boleh kita menunjukkan sama setara macam dia. Tak boleh. Macam cahaya ke Allah, tak boleh. Dia bertempat di sini, tak boleh. Tak boleh ditunjukkan. Nabi Musa berkata-kata dengan Allah. Maknanya Allah tu kat bukit Tursina. Bukan sebenarnya di situ. Tapi dia dah berada di lembah suci, iaitu binasa, tak ada kendirian dia, baru yang ada Allah. Itu juga kita, kalau kita kata Allah tu ada sini, dia kena harus binasa, tak ada semua kita. Baru kita berada di lembah suci tu tua. Kalau kita tak lebur, tak hilang keakuan diri kita, kita belum sampai ke tempat suci tu tadi. Di tempat suci tu baru mengaku Allah tu ada di tempat. Macam mana cara nak suci kan? Leburkan buang, tanggalkan kedua terompang kau Musa. Iaitu buangkan dunia seisi-isinya dan juga keakuan diri kau. Itu maknanya dua terompang. Dia dah buang dua-dua Musa, barulah kau berada di tempat yang suci. Tempat Allah Ta'ala. Ahadah. Jadi menunjukkan Rasulullah SAW ajar kita la ilaha il. Dan para Nabi pun gitu. Dibawa la ilaha il. Daripada Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Tetap bawa la ilaha il. Tak ada. Betul kan? Yang hujan. Jadi gitulah kehidupan kita. Selagi kita ada keakuan diri, dia akan bawa kita gelisah. Jadi kalau kita duduk betul-betul dengan Allah, kita akan nampak semua dia yang mencorak ke depan kita. Dia yang mengatur. Kita tak risau dah apa nak jadi depan. Yang mustahak kita dengan dia, lebur. Apa yang menyebabkan kita risau lagi bila kita dah dengan Allah? Tak ada. Allah dah panggil kita ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Jiwa yang tenang. Allah panggil kita jiwa yang tenang. Kepala dua. Allah panggil kita jiwa yang tenang. Irfan. Bawa pisangnya tak boleh, tak ya? Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan peringatan ini kita boleh amalkan dalam kehidupan kita walaupun sedikit. Yang tadi pesanan di mana yang dikatakan tadi ahsanu amalah tadi. Ahsanu amalah ni bukan makna kita solat kita rasa kita yang solat. Kita kena lakukan yang solat, yang berdiri, yang rukuk, yang memuji semua itu solat. Itu baru ahsanu. Tapi kalau kita aku yang solat ni aku makin mengaku lagi kita yang, maka kita belum lagi sampai matlamat yang sempurna, solat yang sempurna. Kalau sampai matlamat solat yang sempurna macam saya sebut tadi, maka inna solata tanha anil fahsya, dapat mencegah perbuatan keji dan tak ada orang tu solat dia berhasil. Sebab dalam solat aja dia dah tak ada rasa kedirian. Berdiri itu sifat qiyam, sifat qayyumiyah. Allah yang berdiri tegak. Dia yang tegak diri dia sendiri. Dia yang menyembah diri dalam tegak tu. Rukuk dia dalam keadaan semua sujud, semua dia yang menggerakkan keadaan-keadaan tu tadi. Nak tunjukkan keadaan-keadaan dalam keadaan rukuk, membesarkan, mengagungkan dia. Sujud, membesarkan diri. Dia membesarkan diri. Dia. Tak ada lain. Sujud tu tadi, dia yang membesarkan diri. Dia. Sujud tu tadi. Bukan kita yang merendahkan diri. Sebenarnya sujud tu membesar. Dia maha besar, agung. Kita sujud. Mana bukan kita. Dialah yang maha besar. Allahu Akbar. Allah. Semuanya Allah. Sami Allah. Mendengar. Kat mana Allah dengar? Kalam yang sebut tadi, puji tadi, masuk kat pendengaran.
Jadi dialah juga uji, dia balik dia dengar, dia juga bagi suruh sebut. Dia bagi suruh sebut alhamdulillah. Dia pun sebut alhamdulillah. Nak dengar balik puji syukur dia tadi masuk kat pendengaran, bukan pendengaran kita dah. Dia balik-balik dia dengan dia tak ada kita lah. Faham tak? Kerana kita dah taat, dia lah. Baru kita boleh faham. Ya Allah, Maha besar betul ya Allah. Tak ada makhluk, tak ada daya upaya langsung. Semua Engkau ya Allah. Terkelip mata, nafas aku naik turun, aku rukuk, aku sujud, aku sebut. Semua Engkau punya ya Allah. Engkau mengagungkan diri Engkau, Engkau asyik dengan diri Engkau ya Allah. Engkau membesarkan diri Engkau ya Allah. Seluruh apa yang Kau nyatakan adalah mengesakan Kau ya Allah. Baik iblis sekalipun mengikuti keesaan skrip yang Kau bagi pada dia. Jin-jin, manusia, apa saja semuanya adalah hak Allah Subhanahu Wa Taala. Hak milik Allah semuanya, tak ada. Apa pun dia jadikan semuanya tidak berdaya upah, melainkan Allah meletakkan kursi usama, dia letakkan kerajaan kepada diri kita, kepada jin, kepada iblis, kepada Dajjal, kepada semua tu. Siapa yang letakkan kursi kerajaan tu? Kita bila nampak insya-Allah kita boleh nyusun dah. Kerajaan yang nyusun hidup kita sebenarnya. Bila kita tak belajar kenal diri, kenal Allah ni, kita rasa kita tu yang bahaya tu, bahaya hidup kita. Kita telah menukarkan hak milik Allah, kita tukar hak milik, kita kata kita yang mengatur kehidupan. Ya Allah. Kalau orang dah betul-betul kenal, dia kata kenal Allah, maka dia akan binasa. Bila dia dah kenal diri dia kenal Allah, Allah perkenalkan diri Allah, maka baru dia tahu dia tidak mempunyai apa fakir tak punya apa. Nak makan apa pun semua dihidangkan oleh Allah. Nak makan apa, itu dia nak makan apa. Kita tak tahu ke depan ni kita nak makan apa, hidup ke mati, semua susunan Allah yang tahu. Jadi kita jangan risau-risau ke depan kita. Yang penting kita kena selalu dengan dia, lebuhkan. Baru kita faham kedudukan kita. Ya Allah, tak ada daya upah, tak ada apa-apa. Kita ni tak memiliki apa-apa. Itu dia duduk. Jangan lari tajuk. Kita lari tajuk, kita kata ada je habis itu. Dalam kerugi, ya, kita berada di dalam azab. Tapi kalau tetap kita tak ada rasa kemudian dia je yang nak ke depan ni sesaat ke sedegup jantung ni, semua je dia, selamatlah kita. Mudah-mudahan kita mati kita dalam keadaan gitulah. Sentiasa menyerahkan diri kita kepada Allah. Takutlah nanti bila mati. Sebenarnya kita tak pernah hidup pun. Jadi bila dia bagi kita tadi hidup, maka bukanlah kita ni hidup. Kita tetap juga lah. Tak ada. Boleh tak kita buat? Ini maknanya rahsia skill. Ataupun dia panggil tadi, orang kata, dia punya hikmah untuk kita nak dapatkan betul-betul kita ni merasakan hanya Allah aja. Jadi kita tak ada lagi berbalah-balah. Cuma kita ingat, aku tak pernah hidup. Tu kau lahir tahun ni, itu kehidupan tu adalah dia menceritakan diri. Ini yang susah kita nak tukar. Kita dah terbiasa pelajaran kita kebanyakannya merasa ada keakuan diri. Aku yang solat malam tadi, aku zikir banyak ni, kita rasa kita betul. Padahal ahsanu amala tu allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsan. Maknanya Allah nak tengok ahsanu amala tu adalah adakah engkau tidak ada rasa kedirian kau dalam kau melakukan amalan apa pun. Engkau bersandar, engkau lah yang Allah. Nafas aku naik ni tadi, engkau yang naikkan. Turun, engkau yang turunkan. Berhenti, engkau yang berhentikan. Ya Allah. Kita pandang, ya Allah, kau naik. Engkau naikkan, ya Allah, mengesakan kau. Turun, membawa untuk mengajak semua mengesakan Allah. Berhenti kejap, ambil rasa, engkau lah ya Allah yang empunya rasa, jadikan rasanya tadi
Sesungguhnya engkau cukup rasa dengan diri engkau, kenikmatan engkau dengan diri engkau. Jadi gitulah berlangsung kita lihat nafas. Kita keluar je, kita lupa, kita rasa nafas ni adalah hak kita, habis kita. Jadi itu hikmah, rahsia, skill dia macam mana kita nak merawat, menjaga istiqomah tu di situ. Jangan kita rasa ada diri kita, jaga yang tu. Jangan sampai kita ada rasa keakuan diri. Sama-sama, bukan makna saya cakap ni saya lepas. Sama-sama kita bawa dalam kehidupan kita. InsyaAllah ya. Jadi saya rasa tu dulu sementara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah diberi kesempatan untuk hadir dalam majlis kita pada hari ini. Dan saya pun sedang berusaha untuk duduk istiqamah di jalan yang kita belajar, kenal diri dengan kenal Allah. Dan bila kita semakin banyak kita pelajari daripada syekh kita akan terbuka minda untuk tengok apa yang dah berlaku sebelum-sebelum. Jadi pada yang baru tahu tentang asas kenal Allah, kenal diri dan mengenal Allah ni, mungkin akan lalui orang kata contradiction, perlawanan antara dalam diri, macam mana nak tangani masalah ni. So saya pun dah lalui benda ni lama dan cuba untuk settle down lama. Jadi banyak benda yang kita dah lalui. Maksud saya, sebelum kita kenal pelajaran ni, apa yang kita belajar ni, mengaji ni, kita buat berdasarkan kita punya pendirian. Mana kata kita ada rasa kita boleh buat sesuatu atas semua perkara. Saya akui, sebab sebelum belajar bab mengenal diri, mengenal Allah, memang itulah kebanyakan manusia berfikiran macam tu. Jadi sebenarnya kita kena keluar benda tu, tinggalkan benda tu. Tak boleh bawa satu pun pendirian ni dalam hidup. Sebab kalau kita bawa, tak akan sampai apa yang kita belajar. Jadi mungkin sebelum kita kenal pelajaran yang kita belajar ni, kita ada buat rancangan untuk diri kita, untuk keluarga kita macam mana. Tapi kadang-kadang itulah yang dikatakan perancangan tu, bila kita tak duduk di jalan kenal Allah, kenal diri, kenal Allah, dia akan lebih banyak ke arah hawa nafsu. Jadi hawa nafsu tu kadang-kadang kita nampak elok, tapi bagi Allah benda tu tak elok. Kadang-kadang benda tak elok berlaku pada kita, sebenarnya benda tu baik untuk kita, tapi kita lawan benda tu. Itu antara benda yang kita kena terima hakikat. Bila kita duduk di jalan ni, mana kata kita tak boleh duduk di benda yang baik. Benda yang buruk pun kita kena tengok, dan kita kena duduk dan fikir siapa yang bagi baik dengan buruk, duduk di situ. Itu yang baru saya dapat setelah sekian lama. Maknanya kata buruk baik kita jangan nilai. Kita duduk siapa yang bagi keadaan baik, keadaan buruk. Kita duduk di situ. Sama juga dengan keadaan rasa dan ingatan. Tak? Kadang-kadang kita teringat benda tu, benda ni kan. Itu kita rasa nak buat tu nak ni. Jadi kalau kita layan benda-benda tu semua, kita akan jadi lagi celaru. Sekarang kita teringatkan satu benda, kita fikir siapa yang ingatkan kita tentang benda tu. Kita rasa sesuatu benda, siapa yang bagi rasa benda tu. Kita tak payah layan tu. Itu apa yang saya dapat lah setakat ni. Itu saja daripada saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum. Lagi nak berusaha sikit sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman sekalian, alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Allah pilih saya dan sahabat-sahabat saya lah untuk dengar nasihat Muzakarah Pak Syekh berkenaan dengan mengenal Allah ya. Yalah, saya pun dalam bidang ni saya belajar jugalah. Dan bila kita dalam macam penerangan Pak Syekh
Macam arwah Abang Lan, kalau kita tengok pun, saya pun barulah berjinak-jinak dengan benda ni. Rupanya sebenarnya dalam kehidupan ni kita banyak mensyirikkan Allah dalam keadaan syirik yang kita tidak sedar, kan? Syirik kecil. Tapi bahaya. Benda ni bila syirik kecil dia bahaya. Dia ada dalam macam yang istilah Pak Syekh pakai keakuan lah. Kedirian, ada kedirian kan? Seolah-olah saya yang buat. Menghantar anak pergi sekolah, saya yang hantar. Sedangkan semua tu saya yang bekerja dan sebagainya, yang bagi nafkah kepada keluarga saya, kan? Sedangkan Allah SWT. Jadi perkara inilah yang perlu diasah lagi lah, lagi dan lagi dengan cara itulah mendekati guru-guru mursyid, insyaAllah, kan? Kita pun, ya Allah, saya pun tak pandai ni, tapi itulah perkara yang sangat penting ni. Keakuan itulah kita menafikan tiada lah, kan? La ilaha illallah, tiada makhluk apa semua ni, tak ada apa-apa melainkan Allah SWT. Isbat hanya pada Allah SWT, kan? InsyaAllah itu sajalah Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kali, alhamdulillah, sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah menemukan saya dengan pertama kali dengan arwah Abang Lan lah, dan membawa saya kepada Pak Syekh kita ni lah, yang membuka segala rahsia-rahsia untuk mengenal diri dan mengenal Allah. Sebelum ni saya rasa saya sangat baik dan sangat bagus. Saya bangun pagi, solat, jaga solat 5 waktu, solat berjemaah. Tapi saya lupa siapa yang bagi itu semua. Setelah saya kenal arwah Belanda Pak Syekh, barulah saya tahu rupanya yang bagi itu semua adalah dari Allah, bukan saya. Dan sebab itu saya akan belajar lagi lah, akan gali lagi, cari lagi, sebab saya masih tercari-cari lagi lah. Kadang dapat, kadang terlepas. Sebab itu saya perlu bimbingan daripada Pak Syekh lagi lah. Itu sajalah yang dapat saya cakap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang diucapkan oleh sahabat-sahabat kita tadi, 3 sahabat kita, itu semua benar-benar lintasan khatir Rabbani, lintasan yang datang daripada kesucian, kudus ketuhanan. Mereka, sahabat kita, meluahkan itu betul-betul original, apa yang dirasakan, yang diberikan oleh Allah, yang disuruh ceritakan oleh Allah. Jadi sampai mudah-mudahan kita semua dapat apa yang diucapkan oleh sahabat-sahabat teman kita, seperguruan kita. Walaupun baru atau lama, tidak penting. Yang penting lintasan yang suci yang datang daripada dalam dirinya itu tadi, sir tu, tak lain itu daripada Rabbani, ketuhanan. Walaupun sepatah perkataan, tapi dia daripada kesucian, pasti akan masuk ke pendengaran-pendengaran kita, akan membuahkan, mengesakan Allah SWT. Sami'na wa ata'na. Kita jadi pendengar yang baik sebab kita tahu itu perkataan datangnya daripada khatir lintasan kesucian, maka kita dengar dengan baik-baik, maka kita jadi sami'na, pendengar yang baik. Langsung kita apabila dengar pendengar yang baik, langsung kita mendengar dengan pendengaran Allah, maka dia akan membuahkan ketaatan wa ata'na. Ketaatan yang mana kita rasakan dialah yang mengesakan dirinya. Tak ada kedirian kita lagi. Wa ata'na. Ketaatan tu sebenarnya dialah yang memuji diri dia, dialah yang asyik pada dirinya, dialah segala-gala, tak ada tu wa ata'na. Tu ketaatan. Bukan makna kita yang taat pada dia, bukan. Kita ketaatan tu tak ada kita dah. Dialah yang sentiasa daimun berterusan memuji diri sampai bila-bila pun. Semua dah wafat, semua dia tak ada, tetap dia dalam keadaan kekal memuji sempurna dia dengan diri. Jadi semua ni yang ada sembah dia, puji dia, tak sama macam dia memuji dirinya. Sebab dia maha cukup. Dari itu kita puji tadi bukan kita memuji, kita sembah bukan kita sembah. Dialah menyembah
dirinya, barulah tu yang dikatakan sampai kepada Allah. Tapi kalau kita yang nyembah dia tak sampai, mana boleh? Sebab apa? Dia dah maha cukup. Faham tak? Maknanya dia dah maha cukup. Engkau sembah dia, engkau kata engkau sembah dia, dia dah maha cukup. Dia tak memerlukan sembah kau. Dengar baik-baik. Jangan kita salah faham. Jadi, macam tu aku tak payah. Bukan. Sebenarnya kita yang tak ada. Tadi kita sembah dia menunjukkan dia menyembah dirinya. Kerana dia yang bagi engkau kudrat dan iradat. Kau nampak macam kau. Tapi sebenarnya kudrat dan iradat, kehendak dan juga kuasa, itu adalah kuasa dia, sifat dia menyembah pada diri dia yang bagi. Ini benda ni mati. Saya ada kuasa, saya letakkan benda ni hidup. Benda ni pun terus sembah. Dia kata dia sembah. Maknanya dia tak kenal. Tapi kalau dia kenal, dia ni mati. Dia dapat hidup ni tadi. Innalillahi wa inna. Dia datang daripada Allah. Dia tahu bahawa aku ni tak memiliki hidup. Dan sesungguhnya kalau aku ni hidup menunjukkan dia yang hidup. Baru dia nama kenal diri. Orang ni kenal diri, kenal Allah. Berjayalah dia. Hidup dia dinamakan beruntung kata Allah. Tapi kalau dia kata dia yang sembah Allah, dia yang berzikir, dia yang bawa banyak amalan aku, ya Allah, ganjarkan aku, ya Allah, habis. Sebab ada keakuan diri, itu aja Allah kata tadi, engkau rasa engkau, jadi engkau beramal 65 tahun, kata Rasulullah SAW ada cerita, engkau sebab apa sebentar lagi, satu langkah lagi engkau masuk ke dalam syurga. Wahai malaikat, aku tanyakan. Sedangkan Allah dah tahu. Malaikat pun tanya. Sebentar lagi, satu langkah lagi engkau akan masuk syurga. Wahai orang yang ibadah 60 tahun. Engkau tahu tak? Malaikat kata. Engkau nak masuk syurga ni sebab apa? Oh, aku ibadah 60 tahun. Orang semua tahu. Allah Ta'ala kata, keluarkan dia. Jangan bagi dia masuk surga. Sebab apa? Sebab dia mengaku dia masuk surga sebab amal perbuatan baik. Nampak? Sikit je kan. Kita ingat dah cukup dah kita berlakukan ibadah 60 tahun. Kita ingat kita dah layak masuk surga. Rupanya soalan Allah Ta'ala tanya. Allah tu tahu. Malaikat tolong tanya dia. Dengan sebab apa engkau boleh masuk surga? Amalan aku. Kita bersandar kepada amalan. Kita punya amalan kita. Langsung Allah Ta'ala kata, baik. Engkau hidup, siapa bagi hidup? Engkau ada kuasa, engkau melihat, siapa bagi melihat? Engkau ya Allah, lama menangis, dia sedar. Aku tak ada buat amalan apa-apa. Semua amalan yang aku buat semua adalah kurniaan kau ya Allah. Dan rahmat. Baru betul. Tapi masa dah terlepas. Engkau dah buat menyembah diri engkau. Engkau kata engkau yang berkuasa sekarang ni. Engkau telah mensekutukan aku dalam ibadah. Wala yusyrik bi ibadati rabbih adam. Kalau dalam ibadah pada Allah, engkau mensekutukan Allah. Sebab apa? Ibadah engkau buat, engkau rasa engkau buat. Ibadah tu engkau rasa engkau buat. Buat kata saudara kita tadi. Baru kita sedar rupanya selama-lama ini kita bangun mulai 10 tahun ke 5 tahun ke kita buat kerja agama, itu semua adalah rahmat dan kurniaan Allah. Kita tak memiliki apa. Dia semata-mata nak bagi kita boleh buat gitu. Bukan semata-mata kita ni hebat ke, kita ada dah. Kita ada kudrat, kita tak ada. Tak ada langsung. Dia yang 100% mengisi kehidupan kita. Yang kita boleh bersolat tahajud 30 tahun ke apa. Itu siapa yang isikan tu. Untuk kamu boleh terus tetap istiqamah tu. Siapa yang bagi daim sifat tu pada diri kamu. Tak ada apa kita. Jangan sekali-kali menyangka kita ada kuasa. Ataupun ada hak. Sikit pun. Itu yang punca akan jadi rosak. Jadi masing-masing kita, maknanya bukan saya cakap ni saya lulus. Kita sama-sama menjaganya.
Ini nak istiqomah ni, nak jaga yang ni sebenarnya. Istiqomah ni menjaga jangan ada keakuan di tengok kat dalam. Wa fi anfusikum afalah tubsir. Tengok dalam diri kita selalu. Nak ada rasa diri je, la ilaha illallah, la ilaha, tak ada aku engkau ya Allah. Lawan, perangkan dia. Gunakan pedang la ilaha illallah, pancung keakuan diri kita. Pancung diri kita sendiri. Supaya jangan kau ingat kau ada. Jangan kau ingat kau berkuasa. Jangan kau ingat kau mendengar. Jangan kau ingat kau berilmu. Jangan kau ingat kau beramal. Itu semua dia. Apa yang kau buat dia, bukan engkau. Qul huwallahu. Katakan betul-betul bahawa dialah yang mengesakan diri. Katakan betul-betul. Qul huwallahu. Dialah segala-gala yang esa. Tak ada dua. Engkau tak ada. Kalau kau ada engkau dua, mana tak boleh. Tak esa kan. Kita tak tauhid ni. Tauhid ni tak ada. Kita pun tak ada. Habis kau sebut tadi, itu bukan kalam aku. Kalam dia. Kau nampak je keluar daripada kalam aku. Sebenarnya bukan kalam aku. Kalam dia. Sebab dia yang berkehendak untuk suruh sebut kalam tu. Kalau tak ada kehendak dia, aku tak boleh sebut. Keluar. Tak tahu bangang jadi. Tercengang bangang. Lemah longlai. Tak tahu apa benda. Faham diisikan suruh sebut dia. Sebutlah kita. Jadi setiap kita sebut nama dia Allah, Allah, dialah sebenarnya menyebut diri. Untunglah kita sebab dia sentiasa memuji dirinya dalam. Dia tak pernah berhenti pun. Hayat dia panggil. Hidup tu. Hidup tu sendiri sifat Allah, sentiasa mengesakan Allah. Sentiasa, itu sifat tak payah kau kaji zat dah. Sifat dia sendiri terus menerus dakwam memuji diri. Sejak awal belum lagi jadi apa-apa, dah start. Hidup tu sendiri, hayat tu sendiri mengesakan Allah. Wahdah dia tu. Jadi sampai bila-bila semua dah wafat, dah hilang, semua lebur, dah masuk surga, dah masuk, tetap dia dalam keadaan sempurna mengesakan diri. Di waktu itu kita di mana? Di waktu itu kita memang belum disebut apa. Jangan carilah diri kita lagi. Dah memang kita tak ada, tak boleh disebut. Belum disebut apa-apa. Bila kita ni dia bagi hidup, kita dah rasa macam hidup ni kita punya. Bila dah rasa hidup kita punya, kereta ni aku punya. Anak aku punya. Sampai kita punya sayang akan merosakkan kita dengan Allah. Bukan saya tak bagi sayang dengan kereta dengan bukan, tapi bila kita tak faham, kita akan melebih-lebihkan sangat. Hingga benda tu tercalah sikit, kereta baru beli, kita dah rasa tak puas hati dah. Tapi bila kita faham benda ni, kita nampak semuanya susunan Allah. Dia semua datang daripada dia. Dia yang berhak nak ambil kan, nak bagi balik ke, nak macam mana pun kita tak boleh mempertikaikan. Tak boleh berbalah. Benda dah memang dia tetap. Tapi kalau belum jadi lagi, kita terus menerus dengan Allah. Kan kata qada tu nak sampai minggu depan, ketentuan Allah. Baik atau buruk kita tak tahu kan. Tapi ketentuan ke depan kita ada baik, ada buruk saya cakap tadi. Ada tinggi, ada rendah. Ada hina, ada mulia. Ada syurga, ada neraka. Jadi kita sekarang ni bila belajar sekarang, Rasulullah tak ajar gitu. Tapi pelajaran kita sekarang, kita mesti target surga. Surga. Itu jadi kita kebingungan. Rasulullah tak mengajar, bukan surga tu tak ada. Maksudnya, Rasulullah tak ajar surga dulu. Rasulullah ajar tauhid dulu. Siapa pencipta surga? Siapa yang lebih nikmat surga ke Allah? Rasulullah ajar tu dulu. Tu maka Rasulullah berdoa, Allahumma inna nas'aluka ridha. Ridha siapa? Baru jannah, bukan jannah dulu. Tapi kita tak pandai olah, kita ingat surga. Surga tu baru percikkan nikmat daripada Allah. Percikkan baru. Jadi Allah jadikan percikkan daripada dia tu punya nikmat sikit, percikkan tu syurga, yang kau jadi gila-gila sangat tu tadi. Supaya aku bagi faham, itu sikit sebenarnya aku nak engkau kepada irji'i kepada aku, baru kau tahu nilai syurga tu tadi. Tapi kalau aku tak buat nilai syurga, engkau tak tahu bahawa aku lebih nikmat daripada nikmat syurga tu tadi. Maka tu aku jadikan, nyatakan tadi nikmat syurga tu supaya engkau tahu nikmat tu hanyalah
sikit dan akunya lebih mustahil. Itu maksud saya. Bila engkau dah pulang kepada Allah, nikmat dengan Allah, baru Allah Ta'ala kata, Fat'uli fi ibadi, inilah hamba kau sebenar. Wadkhuli jan, masuk syurga mana yang. Sebab kau dah tenggelam kat pemilik dia. Kau dah tahu hala hidup kau bukan syurga. Hala hidup kau adalah inna lillahi wa inna ilaihi. Kita ni datang pada Allah, mesti harus kepada Allah. Dan sesungguhnya kita tak ke mana-mana pun. Bukan hanya kita datang daripada Allah, Allah kat sana, kita kat sini. Allah tinggalkan kita, Allah ada kat sana. Kita punya tafsir bodoh begitu. Tapi bila kita bedah siasat, rupanya innalillah ni kita datang daripada Allah dan kembali. Sebenarnya kita tak ada, yang ada hanya tak ada pulang, tak ada kembali pun. Yang ada hanya dia. Kalau kita fahamlah makna ayat tu tadi. Kita tadaburkan, kita bedah siasat, inilah keputusannya, kita tak pernah ada. Itu maknanya innalillahi wa inna. Dan kita tak pernah, Allah tu ada sana, kita datang daripada Allah sana, nanti kita nak pergi balik sana. Tak ada istilah tu. Kalau macam tu, kalau kita punya maksudlah macam tu lah, maknanya kita ni datang daripada Allah, maknanya Allah di sana, dan kita akan kembali, maknanya kita akan pergi kepada Allah di sana. Maknanya Allah bertempat di sana. Kalau kita tak faham, tak? Celaru kita. Jadi sebenarnya maksud yang dimaksudkan Allah, kita datang daripada Allah dan kembali nanti pulang kepada Allah, maknanya kita tak pernah ada, yang ada dia. Itu dapatlah jawapan dia. Kalau kita tak rasa ada kita maknanya dia je lah yang ada, itulah. Nak cakap macam mana? Sebenarnya kita bila ada rasa diri kita berangan-angan. Kita dah membuat satu kesilapan sebab merasakan sedangkan kita ni tak apa dia asas la ilaha il. Kan kita asas tu tadi. Asas akidah kita yang kuat adalah la ilaha, tak ada, betul? Pakaian kita adalah tak dan semua ni Tuhan apa benda pun hebat semuanya tak ada. Yang ada hanya adakah kita nampak lagi nanti yang lain? Sebab kita dah rasa kita dah tak ada. Adakah nanti kita akan nampak ada yang lain? Tak. Jawapannya tidak. Kalau orang dah betul-betul rasa difanakkan Allah, dileburkan Allah, tak ada kedirian dia, dia akan nampak semuanya Allah. Bukan kipas Allah. Tapi dia dah nampak siapa pencipta kipas. Apa pun yang dinyatakan tadi, inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin ulil 7 patala langit penciptaan Allah yang luas tadi, macam-macam, dan 7 patala bumi seisi-isinya dalam terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. La ayatin li ulil al, tanda-tanda kebesaran keagungan Allah bagi orang yang ada albab, pemikiran yang Allah curahkan. Allah bukakan pintu albab, pintu kepahaman kepada kita, baru kita tahu, ya Allah, semua yang kau nyatakan engkau, cerita engkau, ya Allah bagi kita albab, pintu tu terbuka, jadi singkap, kita nampak rupanya semua ni adalah menunjukkan kuman yang halus, COVID ke apa, yang raib ke, yang jelas nyata, matahari, bulan yang tanda besar nampak tiap-tiap hari tu, semua menunjukkan dialah yang menciptakan kita. Jadi kita tak nampak lagi bulan tu, kita nampak yang mencipta. Itu tadi. Jadi apa kalau kita misal katalah kita ambil tarik ni tisu ni, kalau kau orang yang bijak, nampak apa ni? Kalau guru profesor tu soal pada anak-anak murid dia nak ambil PhD, kita nampak apa anak murid aku? Tisu. Maka engkau tak layak jadi profesor lagi, sebab engkau masih nampak tisu. Ya. Satu orang jawab, saya nampak ni pokok. Betul. Sebab tisunya berasal daripada pokok. Luluslah budak. Sebab bila dia tertarik kertas, dia nampak pokok.
Tapi kalau orang yang di sisi Allah, yang lebur tenggelam dengan Allah, Allah sendiri kata dia ni orang yang bijak, adalah bila dia ditunjukkan kertas, dia tak nampak pokok dah. Dia nampak siapa yang menjadikan pokok. Dia dah nampak Allah. Itu orang yang Allah Ta'ala. Allah sendiri kata ni orang bijak. Sebab setiap dia pandang, dia tak nampak yang lain. Dia nampak Allah lah Allah dahulu. Sebab dia melihat, dia menggunakan penglihatan Allah. Tapi kalau kita menggunakan penglihatan hawa nafsu, kita tak akan nampak. Kita nampak tisu-tisu lah. Tapi kalau kita menggunakan penglihatan Allah, sesungguhnya aku tak ada lihat ya Allah. Yang melihat tu engkau. Jadi, jadikan penglihatan aku tu penglihatan engkau. Kita akan nampak lah Allah lah. Kita tak nampak lagi dah. Allah ni kertas. Bukan Allah ni kertas. Kita nampak daripada mana dia jadi tisu ni. Daripada pokok, betul? Pokok. Jadi pokok tu siapa jadikan? Yang jadikan tu kita nampak pada tisu ni. Yang menjadikan ni adalah Allah. Jadi kita nampak Allah. Ni orang bijak. Dia mentauhidkan Allah. Pandangan dia aja pun dah mengesahkan Allah. Ni kita naik motor nampak tu nampak. Ya, macam-macam nampak kita. Semua penglihatan kita adalah syirik. Itu pandangan tu pandangan zina. Wala taqrabu zina. Kita dah melakukan bukan saja taqrabu, bukan saja dekat, malah dah melakukan zina. Zina tahu makna zina? Zina tu lelaki dengan perempuan. Itu maksud awam. Tapi maksud Allah Ta'ala zina tu engkau tak nampak aku. Sedangkan aku nyatakan sekian alam ni untuk menunjukkan aku. Tapi engkau tak nampak aku, kau lakukan zina. Kau bukan mendekati, kau dah melakukan dia. Kau tak sedar. Kau ingat zina tu lelaki dengan perempuan. Bersama bukan murim. Jadi macam mana kita nak olah dalam kehidupan kita. Supaya kita tak melakukan ataupun menghampiri. Wala taqrabu, menghampiri zina. Apa menghampiri zina? Engkau merasa ada keakuan diri aja engkau dah menghampiri. Langsung kalau biarkan, langsung kau setiap penglihatan kau, pendengaran kau semua zina. Sebab kau dah mendekati keakuan. Jadi jangan kau istighfar. Hilangkan balik diri kau baru istighfar. Sucikan balik diri kau dengan menafikan tak ada balik diri kau. Itu suci yang sesuci-sucinya adalah menghilangkan diri, mematikan diri. Memang betul pun kita tak pernah ada. Itu susah. Kita dah biasa kan, berpuluh tahun kita dah rasa kita ni macam seolah-olah memiliki. Kan? Padahal kita tak ada memiliki apa-apa pun. Semuanya milik siapa ni? Hidup milik Allah, melihat milik Allah. Tapi kita dah terbiasa pelajaran kita. Bila nak mati nanti baru menyesal. Ya Allah, mengapa daripada dulu aku tak faham ya Allah. Tak boleh dah. Allah dah bagi macam-macam perumpamaan. Kau kata nantilah kau berbalah. Orang ni datang tegur kau. Kau kata nantilah kau berbalah. Macam-macam Allah tunjukkan bagi peluang. Lepas tu bila dah sakaratul maut baru kau kata hidupkan aku balik. Ya Allah tolonglah bagi aku nak buat amalan baik ni. Aku dah nampak. Itu dusta kazib. Jadi jangan kita terpedaya dengan nanti nak mati baru aku bertobat. Tak payah. Sekarang ni kita kena berakhlak baik dengan Allah. Selama ni hari kita tak tahu cerita kenal diri kenal Allah ni, akhlak kita buruk dengan Allah. Lakukan zina je dengan Allah. Sebab apa? Pengakuan diri. Aku yang gini, bagi sara hidup. Aku yang gini, aku. Dalam hidup kita fikir kita yang buat benda tu. Aku solat tahajud, aku baca Yasin, aku baca Quran. Aku. Hidup tu dengan menyembah diri kita sendiri. Tapi selagi kita tak mencari guru mursyid ke jalan ni, kita tak akan faham. Tak akan faham. Kita rasa terus hanyut kena tipu diri kita sendiri. Kita menipu diri kita sendiri. Kita sangka kita yang padahal itu semua adalah dia. Dia menunjukkan diri dia, kita pula mengaku kita pula yang kita tak memiliki hayat hidup dan juga kudrat iradat. Kita mengaku
Itu jadi rosak dalam kehidupan kita. Kita biarkan dia lama-lama. Kita tak nak. Allah ajak bagi kita rezeki, bagi macam-macam. Carilah mengenal aku. Kau tak kenal aku, kau buatlah amalan macam mana pun sia-sia. Ataupun aku bagi kat dunia ialah apa yang kau nak. Tapi akunya kau tak dapat. Sebab engkau berhayal dengan upah, ganjaran. Kau dah terbiasa. Selawat 10 dapat 30. Baca Yasin sekali dapat istana. Jadi waktu kau baca tu, engkau hanya mengenangkan istana. Berapa ruginya. Orang kenangkan siapa yang ciptakan istana tu siapa. Itu yang kita nak rasakan. Nak rasakan dia kena hilang kedirian. Barulah kita rasa dia lah. Rasa diri dia. Tak ada yang lain lagi. Dia berkehendak. Dia berkehendak atas dirinya sendiri. Sendiri cukup. Dia tak memerlukan yang lain. Betul lah kita sampai situ. Kita tak memerlukan yang lain. Melainkan dia lah. Macam mana tandanya? Dia lah cukup dengan diri dia. Kita faham dah. Kita dudukkan di situ. Mana pun pergi kita rasakan kenikmatan dengan ada keakuan diri je. Kita dah rasa tak selesa dah automatik nanti. Sebab kita dah biasa dididik oleh Allah. Dibawa dalam kehidupan kita sama-sama. InsyaAllah. Saya rasa cukup sampai situ dulu. Mudah-mudahan terima kasih lah banyak atas perhatian dan olahkan sami'na, dengar yang baik langsung wa atok. Ketaatan kita iaitu sentiasa mengesakan seperti mana dia mengesakan dirinya. Hidup kita dalam keadaan hidup dia lah, bukan kita. Situ Kemudian saya mohon maaf ada kesalahan kesilapan, lebih-lebih lagi dalam menyampaikan ada rasa kedirian. Saya buat afu minkum, minta maaf banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah.